Kakak ini susu masih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar semua? Sebelum kita memulakan kita pada hari ini, suka juga saya ulang semula berkenaan dengan puasa itu sendiri. Sebahagian daripada arifin billah memberi makna yang agak mendalam berdasarkan huruf-huruf bagi kalimah puasa itu sendiri. Kalau dalam bahasa Arab, sawmun itu ada 3 hurufnya, sad, waw dan mim. Maka sad itu mengisyaratkan kepada sabar. Mengisyaratkan sabar kerana di dalam puasa ini memerlukan banyak perkara untuk kita bersabar. Dan pahala bersabar itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat besar pahalanya. Innallah, sesungguhnya dibalaskan pahala orang yang bersabar itu dengan tanpa hitungan, bighairi hisab. Kemudian sabar itu banyaklah bentuk-bentuk dia yang perlu kita teliti, perhatikan dalam sepanjang hari kita berpuasa itu. Apakah bentuk sabar? Dan huruf yang kedua iaitu waw. Huruf waw itu mengisyaratkan kepada wara'. Waw, wara'. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wara' itu adalah penghulu bagi amal, ketua dia. Kalau tak ada wara', kira kalang kabut lah. Arubi kacau bilau. Kena ada wara'. Jadi dalam sejak kita berpuasa ini, sepanjang hari kita puasa, terpastikan kita ada mengadu al-wara'u tarkus syubhat. Wara' itu meninggalkan perkara-perkara syubhat, perkara sama dalam apa bentuk juga pun. Kemudian huruf yang ketiga itu huruf mim, mengisyaratkan kepada muhsin, iaitu berlaku ihsan. Ihsan ini banyak hadis-hadis yang menunjukkan, mengarahkan bersikap ihsan itu adalah satu tuntutan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Iaitu bersikap ihsan itu adalah hukumnya wajib, fardu. Kalau sekiranya perkara itu wajib lah. Jadi bersikap baik, ihsan. Allah Ta'ala memfardukan ihsan dalam setiap perkara. Itu sabit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sepanjang dalam bulan puasa ini, kita cubalah bermujahadah untuk meningkatkan tahap ihsan itu sendiri dalam sembahyang, ihsan di luar sembahyang, ihsan terhadap diri, ihsan terhadap keluarga, terhadap isteri, terhadap anak, terhadap rumah kita, apa jugalah, walaupun kenderaan, walaupun sahabat anda, apa saja. Jadi 3 sikap yang utama dalam proses pentarbiahan bulan puasa ini yang telah diungkai, ditunjuk oleh para arifin billah dengan begitu halusah. Jadi segialah kita sama-sama merhatikannya. Jadi saya tak tahu suara macam mana ya. Boleh dengar semua suara? Tolong respon. Suara macam mana? Masya Allah, Ustaz Saifullah Sulung
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz Suhaifullah di Seremban, macam mana Ustaz Muhammad Nasir dan Mahuri? Masya Allah. Apa khabar Ustaz? Ada apa-apa yang kita boleh bincang sikit pada tengah hari ini sementara masa masih terluang? Biasalah kita tengah hari ni nak makan tak boleh, minum tak boleh. Kalau ada yang dah masak untuk petang boleh lah. Alhamdulillah ya, syukur Alhamdulillah. Said Zaidi, Masya Allah Tuan, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada perkara-perkara yang boleh kita kongsi bersama ya dalam masa yang sesingkat ini. Kalau ada apa juga, Ustaz Saifullah, ada apa saranan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Said, Puan, apa khabar? Masya Allah. Hari ini tak ramai kita punya sahabat masuk ya. Mungkin tidur kot, letih ya. Jadi satu perkara lagi, sebaiknya kita berdoa, memanjatkan doa permohonan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang diberkati ini, semasa kita semayang ke, selepas semayang ke, untuk mohon kepada Allah dengan semua doa-doa kunut ke kunut nazilah contohnya kan. Mudah-mudahan diangkatkan dugaan cubaan wabak. Sekadar negara kita je, satu dunia. Khasnya ni negara kita lah, kerana lama dah kita terkurung lah kan. Masya Allah. Mudah-mudahan Tuhan selesaikanlah segera dengan berkat barakah sakit baki ada lagi orang beriman di dunia ni. Masya Allah ya Ustaz Amir dan Rosma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Amir, Rosma, apa khabar? Lama tak dengar khabar. Wan Fahmi, Masya Allah. Wan, Assalamualaikum, Barakallahu fikum. Bagaimana dapat kita bezakan antara Islam itu mudah dengan kita memudah-mudahkan agama? Islam itu mudah, memang mudah. Aisaru wala tu'assiru. Mudah-mudahkan oleh kamu, jangan kamu susah-susahkan. Contohnya mudahnya Islam ni kalau berlaku perkara-perkara masyaqqah. Kalau dia sudut hukum fiqhnya lah, fiqhnya, terlalu berlaku perkara-perkara masyaqqah yang susah payah ketika darurat, maka ada kaedah, ada formula yang membenarkan supaya kita keluar daripada perkara susah. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Bila susah jadi luas dia. Jadi perkara-perkara darurat itu kena kaji selidik lah. Kadang-kadang kalau dalam kata kita tetap ta'yin dengan sesuatu mazhab, kalau ada keperluannya atas dasar fatwa mufti, maka dia guna pakai fatwa-fatwa yang di luar daripada mazhab yang kita sedang iktimad. Itu menunjukkan keluasan, dia benar. Tidak diharamkan, dia benarkan. Quran sendiri pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberatikan sesuatu diri melainkan apa yang ia mampu. Itu Islam, memang dasar dia begitu. Kalau lagi dia kaji, lagi dia teliti, memang ternyata Islam ni adalah agama fitrah yang sesuai dengan nurani. Insan itu sendiri, asal kejadian dia daripada Tuhan. Tuhan yang ciptakan kita. Itu keindahan Islam, dan Islam itu sendiri luas. Kalau dia katakan bermudah-mudah ni, beza dia antara Islam itu mudah dengan kita memudah-mudahkan agama. Mudah-mudahkan agama itu diistilahkan sebagai tasahul. Tasahul ni bermudah-mudah
Jadi maksud yang senang, yang kalau kita nak katalah tasahul ni maksudnya betul-betul ikut hawa nafsu, pilih yang senang je, yang mudah je, tamu langsung susah, itu tasahul. Kalau dalam masalah hukum contohnya, yang mana kata haram, yang mana kata boleh, ambil hak boleh. Sedangkan dia tak teliti lagi apa sebabnya dia pergi ambil yang boleh tu. Sebab dalam Islam sendiri dia ada had juga. Kalau apa sesuatu mesti ada sebab. Dikatakan mesti ada Allah. Jadi nak pilih sana ambil sana, ikut rasa ikut itu bermudah-mudah. Kalau dalam fatwa pun sama. Itu beza antara Islam itu mudah dengan bermudah-mudah. Bermudah-mudah ni tak ada benar kalau. Buat peringan-ringan kan. Apa keadaan pun dalam agama ke dalam adat istiadat pun nak buat mudah-mudah, mana ada perkara mudah-mudah sangat pun. Dia ada senang, ada susah, ada mudah, ada payah. Dia mesti balancing situ, seimbang, keseimbangan mesti ada. Baik, Ustaz Muhammad Nasir Ad-Damhuri, saya nak tanya, adakah apabila disebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mesti manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah, bukan manhaj yang lain? Terima kasih. Itu aghlabiyah, maksudnya kebanyakan. Dan kesimpulan yang telah dibuat oleh ulama zaman dulu semenjak daripada, kalau kita melihat sekadar kurun ke-6, daripada Subki sendiri telah menyatakan begitu, idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah fa yuradu bih al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bila disebut saya ada Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang lain, maka kendaki situ adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kena belajar mengaji sebab 20 lah aliran-aliran itu. Kalau tak 20 pun tak apa, tapi aliran yang fahaman yang begitu, metod yang begitu. Kemudian di samping itu diperingatkan juga oleh As-Subki sendiri, oleh Imam Subki anak lah, dalam Jamul Jawami' di bahagian akhir pun ada diperingatkan di situ. Kaedah yang hanya mengkhaskan ta'rif Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah aghlab. Aghlab maksudnya dia tidak di situ tidak manik, tidak berlaku manik di situ. Ada lagi beberapa golongan yang lain yang masih lagi masuk di bawah kategori Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak dimasukkan dalam takrif itu. Tapi takrif itu adakah dia boleh diguna pakai? Tak boleh diguna pakai. Nanti saya bagi tahu sebab dia. Kata Imam Subki tak termasuk di bawah takrif itu, tapi termasuk, iaitu golongan, dia katakan golongan Ahlul Hadis. Golongan Ahlul Hadis ni masukkan situ bukan Ahlul Hadis yang dakwah hari ni. Itu Ahlul Hadis dakwah hari ni masalah besar. Ahlul Hadis itu adalah Ahlul Hadis golongan Salafus Saleh. Kerana mereka mengambil ilmu tauhid, ilmu akidah itu hanya semasa berdasarkan kepada masmu'at daripada nas-nas Quran dan hadis-hadis sahaja ketika itu. Jadi mereka juga Ahlussunnah wal Jamaah. Di samping itu, daripada kurun-kurun awal Islam seperti kurun yang kedua Hijrah, ketika itu telah wujud golongan Mujassimah yang mereka juga dikatakan sebagai Ahlul Hadis, tapi sebahagian. Jadi terkeluarlah dia masuk daripada tarikh itu. Kalau sekiranya ahli-ahli tajsim yang mereka juga menggunakan hadis-hadis juga, seperti sebahagian daripada ulama yang telah membincangkan perkara itu, yang mereka tak termasuk daripada yang dimasukkan dengan Ahlul Hadis di situ. Kalau Ahlul Hadis hari ini lagi jauh lah, kita tak mau bincang lah. Telah maklum perkara itu. Yang ketiga, yang keempatnya, iaitu golongan Ahlul Kasyaf wal Wijdan, iaitu ahli tasawuf, ahli sufi yang mu'zam, yang adalah para ulama, para muhaqqiqin Ahlussunnah wal Jamaah juga, yang mana mabda' mula-mula asas dasar perjalanan sufi tasawuf mereka itu, mabda' mereka diasaskan oleh nazar juga. Jadi sufu dengan Asy'ariyah Maturidiyah juga lah asasnya, tapi kemudian setelah menjalani beberapa proses, maka mereka terbukalah Kasyaf wal Wijdan. Ini golongan-golongan ini seperti tokoh-tokoh yang masyhur dalam Islam seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, itu semua kan, Al-Qushairi, itu golongan-golongan ahli tasawuf. Abdul Qadir Jailani, Imam Qutbur Rabbani, Abdul Qadir Jailani,
Ahmad Ar-Rifai, Sidi Ahmad Ar-Rifai, Sidi Abu Hasan Syazuli, itu semua Al-Kashaf wal Wujdan, yang mana mereka mukaddimah perjalanan mereka itu juga nazar. Jadi golongan-golongan itu termasuk daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi perlu diperingatkan, walaupun takrif tadi masih ada, boleh aku kata ada kobong kan, tapi telah dijelaskan oleh ulama dulu. Kobong ni bahasa kampung, mana ada ruang boleh dikritik lagi. Tetapi semenjak kebelakangan ini, bila diperhatikan, maka sehingga sebahagian daripada para alim ulama mengatakan, kalau lain daripada aliran Asy'ariyah Maturidiyah, mana lagi ahli sunnahnya. Kerana sebut saja ulama-ulama besar, tokoh-tokoh Islam yang besar-besar, apa aliran akidah mereka itu? Sama ada daripada bidang ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya, ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya, ilmu apa jugalah dalam Islam. Kalau diselidik, akidah mereka itu tidak lain melainkan aliran Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, ataupun diadunkan kedua-duanya sebagaimana yang berlaku di alam Nusantara. Jadi kita nak cakap apa? Itu satu kenyataan. Kalau ada lagi aliran-aliran yang cuba untuk mencelah, bersedik-sedik sana sini, kena sedik kaji ya. Okey, Muhammad Ikramullah, alhamdulillah jelas ya. Ustaz Saifullah Sulum Hafizakumullah. Ada sebahagian orang kata dalam kitab-kitab Jawi mengatakan tali arwah itu haram. Macam mana itu Ustaz? Itu dia silap faham. Dalam kitab Syekh Dawud Fatani, dalam mana-mana kitab lah, dalam Puru' Masail, dalam Bughyatul Talab, mereka mengatakan berdasarkan kitab-kitab tersebut, jadi syekh-syekh itu sendiri mengharamkan talil arwah. Kenapa kita buat? Itu silap faham. Saya dah berdebat dengan mereka-mereka ni sudah lama. Jadi kita ringkasnya beginilah. Apa yang disebutkan oleh para masyayikh kita, guru kita, ulama Nusantara kita dan sebagainya kita mereka itu, yang dikatakan kritik mereka, hukum mereka terhadap sebahagiannya menyebut secara terang itu sebagai bid'ah yang qabih, melakukan kenduri arwah, tahlil arwah itu. Bukan tahlil, kenduri itu. Majlis it'am, majlis jamuan. Dia tak sebut tahlil pun dalam kitab Jawi itu, disebut jamuan, berjamu. Jadi yang kata tak boleh tu disebabkan illah. Al-hukmu yadurru bil illah wujudan wa adaman. Ini kaedah metod ilmu usul fiqh kita. Satu hukum tu kalau ada sebab, ada illah, dia ada hukum, tak ada illah, tak ada hukum. Jadi illah yang diharamkan itu kerana dikatakan kerana niyahah, iaitu ratapan. Kalau ada meratap, ada unsur-unsur ratapan, haramlah, tak boleh. Kalau tak ada, tak apa. Yang jelasnya dua illah saja yang menyebabkan kenduri arwah itu ataupun kenduri itu dilarang. Pertama, kerana ratapan. Yang kedua, kerana menggunakan duit daripada harta anak yatim yang tidak jadi menyalahgunakan harta anak yatim ya, kerana arwah meninggal. Tarikah tidak dibahagikan lagi, pusaka tak dibagi. Jadi dia ambil bahagian tu dengan tanpa diasingkan dulu. Kalau diasingkan, tak apalah. Yang ini sudah anak yatim, bahagian anak yang tidak yatim ini, yang sudah dewasa ni, bahagian mereka sendiri. Untuk sebagai modal untuk kenduri itu tak ada masalah. Jadi kalau tidak ada dua sebab itu, tak boleh kita hukumkan sebagai haram. Ini dah telah dijelaskan oleh para ulama kita. Kita Jawi ni banyak, bukan sebuah dua je. Bukan sebuah dua je, banyak. Kita Syekh Dawud Fatani, saya katalah. Kalau kata sebagai kitab dia kata begitu. Ada sebagai kitab yang lain mengatakan mewaridkan bacaan-bacaan yang dibaca. Contohnya ada sebuah kitab beliau yang berjudul Khatam Quran. Dalam itu diwaridkan bacaan-bacaan
apakah yang dia baca, tahlil ke, salawat ke, ayat Quran ke, dia baca ketika kenduri arwah. Dalam keadaan itu kita sudah dapat faham patutnya. Dan masa yang sama, satu keadaan dia tidak dilarang, satu keadaan dibenarkan. Jadi yang dilarang itu sebenarnya adalah kalau sekiranya ada sebab larangan berlaku. Kalau tak ada sebab, tidak berlaku. Kemudian seorang kita ulama-ulama yang lain yang kemudian menyusun lagi kitab mereka. Banyak. Saya ingat berpuluh kitab lah. Menjelaskan ilah dilakukan tahlil arwah, kata kenduri arwah. Di kalangan alam Melayu kita adalah dengan niat tarahum, kasihan belas terhadap mayat. Jadi tidak lain sebab, lain tujuan, lain hukum. Itu ringkasnya yang saya boleh katalah. Kalau nak penjelasan, mungkin satu kuliah yang khas berkenaan perkara tersebut. Syafi'i Ghani, Assalamualaikum ya Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah. Labuan jelas ya. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana di sana keadaan COVID kita, COVID-19 tu. Mudah-mudahan diafiahkan oleh Allah SWT kepada ahli Labuan. Muhammad Nasir Damanhuri, Masya Allah ya Sayyidi. Soalan yang kedua, ada tak pendapat mazhab Syafi'i yang solat Jumaat boleh dilakukan kurang daripada 40 orang qaryah mustatin? Mungkin ada syarat-syarat kah Syekh? Memang banyak, ada. Kitab Jawi pun ada, kitab Arab pun ada mengatakan kaul lah yang kedua, pendapat yang lemah lah itu, kurang daripada 40. Tapi itu masalah mendirikan Jumaat kurang daripada bilangan 40, pendapat yang kedua memang ada. Boleh lihatlah, kita Jawi pada ulama petani ada, ulama bukan petani itu Pontianak, Sarawak mungkin, ulama Sarawak mengarang satu kitab khas berkenaan dengan masalah beramal dengan pendapat kaul yang mengharuskan dilakukan Jumaat kurang daripada ahlinya 40 orang. Dan kalau dilihat di situ fatwa Imam Bulqini mengharuskan. Tapi kalau disaksikan di situ, ditelitikan, Bulqini hanya memfokuskan kepada jumlah, bukan tempat. Syarat-syarat dilakukan sembahyang Jumaat, tempat yang dilakukan sembahyang Jumaat itu di sini di sesuatu binaan, dan mesti di tempat yang terbuka, yang tidak terhalang orang boleh keluar dan masuk, dan mesti Jumaat itu dilakukan di tengah-tengah khalayak, di tengah-tengah perumahan, maksudnya di dalam kawasan kampung lah, tak boleh duduk di ujung puncak gunung kampung, di bawah gunung buat masjid Jumaat di puncak gunung, tak boleh begitu lah. Jadi syarat-syarat yang begitu tidak disentuh dalam kitab tersebut. Ini yang kebiasaan yang diamalkan di alam kita Nusantara. Saya rasa itu yang muktamad. Dan memang confirm itulah yang muktamad. Dari samping itu, kalau kita nak fahamkan, mungkin dengan kurang daripada 40 ni boleh dilakukan Jumaat di rumah dalam musim PKP ni kan. Kita tak boleh nak keluar, baik kita buat sembahyang Jumaat di rumah. Tak ada sebenarnya, tidak wujud. Kalau wujud pun ada lah, kalau nak cari benda nak korek boleh, nak cari kan. Ada kawan saya kata ada dalam Al-Hawilil Fatawi bagi Suyuti, tapi kaul itu tidak langsung dikeluarkan, dibawa keluar kepada khalayak. Tak. Jadi elok kita sembahyang Zuhur je lah, jangan nak sembahyang lah. Besok Jumaat ya. Besok Jumaat kita sembahyang Zuhur. Di rumah ni memang tak ada. Tak ada. Itu pendapat, itu di sisi mazhab kita lah. Lagipun fatwa-fatwa negeri, bahagian agama negeri-negeri telah mengarahkan Jumaat tidak dilakukan, melainkan kalau hari Jumaat tu sembahyang Zuhur je lah, ganti dengan Zuhur je. InsyaAllah Ustaz, ada masa kita berhubung lagi berkenaan dengan isu sembahyang Jumaat di rumah ni. Zaini, Assalamualaikum. Zamri, Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Taufiq Al-Qadahi, ya Ustaz, apa khabar? Izu Jolobu. Jolobu. Duduk Jolobu ke? Baliklah daripada UUM. Masya Allah, Ustaz Izu. Muhammad Sahira, ya Ustaz, Masya Allah, pejuang dan pembela sunnah. Ustaz, saya kerap kali kena DJ Bu, mimpi jadi kenyataan.
Saya rasa takut Ustaz, macam mana nak hilang. Banyak selawat lah. Terus saya takut lah makhluk. Selawat insyaAllah. Wan Fahmi, Alhamdulillah, syukuran Syekh, Masya Allah. Ummu Ali, Assalamualaikum Tuan Guru, sihat. Muhammad Zubair, Alhamdulillah sihat. Muhammad Akril, hadir, insyaAllah. Mohon pencerahan berkaitan munakahat rumah tangga. Tuan Guru nak tanya, adakah jika isteri atau suami meninggal, adakah mentua masih dikira mahram, masih mu'abbadah? Itu musaharah, hukum musaharah. Dia jadi mak mentua sampai kiamat, tak batal sembahyang. Kalau bapak mentua sampai kiamat, tak batal sembahyang. Itu haram mu'abbadah, kekekalan ya. Baik, insyaAllah. Zainal Abidin Umar ini ustaz daripada Tampin ya. Orang kampung tempat saya duduk lah, orang kampung saya. Apa khabar Ustaz Zainal, Tuan Guru, Masya Allah. Semoga ahli keluarga sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wa iyyakum. Syahrul Hamdi, mohon pencerahan berkaitan nikah online. Apakah hukumnya nikah online? Saya kira saya telah jawab panjang lebar di video yang pertama, yang terawal. Ini yang keempat ya. Yang keempat. Boleh tengok dalam boleh klik je lah di rakaman yang terawal sekali dalam Facebook ni. Pondok Tampin ni juga. InsyaAllah Syarah Hamdi, saya dah jawab. Senang. Adakah kaedah usul fiqh dan hadis berkaitan nikah online? Saya kira majoriti ulama kita kesimpulannya tak ambil kira lah. Yang ambil kira ni ulama-ulama baru yang kemudian ni lah. Yang memanglah mereka menggunakan kaedah. Hadisnya memang tak ada sebenarnya. Kawaid tu adalah diguna pakai. Tapi oleh sebab itu kita tak boleh nak hukum kalau kata ulama kata tak sah sebagai hukum qat'i, sebagai hukum. Mereka juga fatwakan ijtihad mereka itu berdasarkan itu dianjurkan oleh syarak. Oleh kaedah-kaedah yang digunakan pakai oleh mereka itu juga diakui oleh Quran dan hadis. Jadi kita tak boleh kalau nak orang kata nak kritik dan tolak 100% qat'i, tak boleh lah. Cuma kita boleh kata ini perkara ijtihadi. Bagi kita orang awam, kita ikut orang yang ramai-ramai. Itu je lah. Okey. Jadi terpulang lah macam mana. Cuma kalau berkaitan dengan saya jawab dah pada video pertama itu, jawapan yang sangat pada pendapat saya yang inilah yang seimbang lah. Kita tak diberkati untuk untuk bernikah secara online. Pejabat agama pun tak paksa kita yang mau. Masalahnya kita yang tak. Dia pun bagi pilihan nanti dulu, lepas ni boleh. Setengah negeri tak laksanakan itu. Banyak negeri yang tak laksanakan. Kena majlis perkahwinan, akad nikah kena cara biasa lah, kena hadir bil fi'li, jasad kena ada, kena ikut prosedur. Tak semua negeri boleh ya. Syafi'i Ghani, amin, alhamdulillah, lambuan sudah ustaz ya sudah beransur menjadi zon hijau sifar jangkitan. Masya Allah ya ustaz, tabarakallah. Semoga negeri sembilan yang Malaysia kita beransur hilang jangkitan COVID. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, amin. Umar Mukhtar, insyaAllah. Ini nama yang macam beliau lah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah. Saya nak bertanya kisah Syekh Abu Bakar Shibli. Syekh Abu Bakar Shibli. Ash-Shibli. Satu orang guru, satu orang syekh di zaman Junaid Baghdadi, dan berlaku kisah tragis
iaitu peristiwa Halash. Perangkahnya. Jadi kalau orang tahu tentang kisah boleh tahu yang ditulis mula oleh Ustaz arwah Ustaz tu, Tazkiratul Awliya Abdul Majid Khatib. Okey, dalam tu kisah yang agak detail, dan saya kira kisah-kisah dalam tu wujud dalam manaqib sufiah dan kitab-kitab Arab. Tinggal lagi kita nak iktibar tidak terpulanglah kisah tu banyak. Helmi aurat mak mentu macam mana Ustaz? Mak mentu supaya aurat haram. Muhammad Firdaus Muhammad Tirnazi. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Lama tak jumpa Tuan Guru. Masya Allah, Ana pun lama tak jumpa Inta. Mudah-mudahan kita bertemu, amin. Syafi'i, Masya Allah Ustaz ya. Adakah hasil salat hari raya di rumah sahaja dengan berjemaah hanya di dalam kalangan keluarga? Hasil Ustaz, konfirmasi. Yang di masjid tu terbaik lah, di rumah pun boleh. Hatta saya semak dalam fatwa ulama yang terbaru, tapi mereka memang alim lah. Saya tengok dalam internet mereka menukilkan ibarah dalam kitab Majmu' berkenaan dengan sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur di rumah. Jadi kita memang mulazamah sentiasa sembahyang Jumaat di masjid, tapi oleh kerana larangan ini, jadi kita sembahyang Zuhur. Hati kita nak sembahyang Jumaat di masjid. Jadi katanya dapat juga pahala. Yang difaham daripada ibarat kitab fatwa kitab Majmu'. Jadi masya-Allah dapat pahala. Muhammad Ikramullah, Ustaz nak tanya, berapakah hari yang dibolehkan untuk jamak qasar, 3 atau 4 hari? Tidak termasuk pergi dan balik, 4 hari. Kalau tak masuk pergi dan balik, jadi 6 hari. 6 hari, 6 malam. Bukan takat hari je. 6 hari, 6 malam. Maiza Akmar, Masya Allah, apa khabar? Pejuang dan pembela sunnah. Masya Allah, Tariq Pada'i. Adakah kritikan? Adakah jalanan Pada'i itu salah? Dan ada yang kata pada gabung antara Asy'ariyah Maturidah. Macam mana Ustaz? Kritik tu mestilah ada pro dan kontra. Tapi ramai yang mengatakan okey je Pada'i, Tariq Pada'i tu. Yang kata tak okey tu terpulanglah, tak okey pun. Ijtihad. Pokoknya ijtihadi begitu kan. Okey, saya pun tak mau panjang cerita Pada'i ni. Lagi kau pening kepala pula. Muhammad Azlan, salam Tuan Guru, solat Aidilfitri berdua sahaja, khutbah bagaimana? Terima kasih. Buatlah, boleh je, boleh buat khutbah semuanya di rumah kan. Anak-anak kita, isteri kita, kita imam, kita lah khatib. Masya Allah, seronok kan. Ada yang seronoknya, bukan tak seronok. Adha Firdaus, Masya Allah, apa khabar? Itu cerita Pada'i. Dia ulama besar, macam saya kata semalam lah. Ulama besar ni, sikap ahli ilmu, adab-adabnya lebih halus daripada orang awam. Begitu. Saya nak cakap lebih tak boleh. Cukup tu, faham lah. Kalau kita nak bincang sama kita sudah. Jangan bincang kepada awam. Bawa kepada awam dia rosak. Kalau ia tergelincir pun dalam beberapa satu masalah, perlu wajib kita ihtimalkan kepada tidak sengaja. Gelincir, bukan dia sengaja. Jadi benda katakanlah satu tubuh manusia lah yang elok comel dengan berjangak dengan apa, memakai jubah, serban dan sebagainya. Tapi dalam pada keadaan begitu, tentulah ada juga yang tak eloknya dalam tubuh tu. Ada tai hidung, tai mata, tai telinga, semua ada. Janganlah kita korek tai telinga, tai hidung, masalah lah kita. Muhammad Nasir Jamahuri, terima kasih banyak. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Jadi saudara yang bertanya tadi, kalau ni PM saya lah.
pejuang dan bela sunnah ni PM saya, WhatsAppkan saya, mari kita bincang dalam di sana insya-Allah. Syahrul Hamdi, beberapakah pembahagian hadis? Hadis asasnya hadis bagi kepada berapa? Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu'. Imam Tirmizi membahagi hasan itu kepada dua, hasan. Jadi itu asas dia begitulah. Yang lebih kena tengok dalam mustalah hadis. Abdul Razak, Assalamualaikum ya Ustaz. Dapat dilihat wajah Ustaz live, namun tak ziarah Pondok Tampin. Masya Allah, antum di mana ya Abdul Razak? Masya Allah, sila faddalu. Umar Mukhtar, terima kasih ya Syekh Umar Mukhtar. Semoga Allah sentiasa memudahkan urusan Syekh dalam urusan. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan juga urusan Ustaz. Halmi, Ami, kalau sembahyang raya dengan keluarga, kalau tak baca khutbah, sah tak sah je. Minimum dia sepaling kurang kita sembahyang seperti sembahyang tahiyat masjid. Boleh. Itu paling kurang. Jangan tak sembahyang. Kerana sembahyang hari raya itu adalah sunat muakkad. Syahrul Hamdi, apakah kelebihan zikir lam yahtalim dan qasidah munfarijah? Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Itu jadi macam selawat lah. Mengingatkan sifat-sifat khalqiyah bagi Nabi SAW. Ini merupakan salawat juga kepada baginda. Ada qasidah munfarijah. Ini pun serupa lah. Qasidah selalunya dimasukkan juga bersama-sama, didendangkan, dialunkan bersama-sama dengan qasidah burdah. Dia masuk dalam lingkungan selawat dan zikir. Itu faedahnya besar ya di sana. Muhammad Zubair, ulama Melayu dulu ada menyatakan berkenaan hak-hak isteri, hak-hak suami, seperti penyediaan barangan rumah, barangan keperluan dan sebagainya. Mohon pertanyaan. Menyatakan hak-hak isteri dan hak-hak suami seperti penyediaan barangan rumah. Ya. Itu confirm. Hak suami atas isteri, hak isteri atas suami. Menyediakan barang-barang di rumah itu kerja tugas suami. Memang ada dalam kitab-kitab fiqh Melayu kita semua ada. Tapi yang rubuk yang kalau kita tu agak besar lah, seperti Matla'ul Badrain, dia ada 4 rubuk kan, rubuk munakahat. Memang bercara. Di samping itu kita juga perlu juga banyak belajar ilmu tasawuf, jangan fiqh saja. Rajin-rajin mentelaah kitab-kitab Imam Al-Ghazali, Ihya, ataupun kita pergi belajar membaca kitab Sairus Salikin. Di situ diceritakan ada adab isteri, adab suami. Masing-masing ada kelebihan. Isteri dengan suami mestilah sama-sama bertimbang rasa. Wala tansau fadla bainakum. Jangan kamu lupa kelebihan di kalangan kamu berdua. Suami kelebihan dia ada, isteri kelebihan dia ada, walaupun ada kelemahan dia ada kelebihan pula. Walaupun tugas asas menyediakan makan minum itu tugas suami. Kalau isteri sama-sama bantu suami, isteri dapat pahalanya. Bantulah suami. Begitu juga suami pula, jangan biar ke isteri je, itu adalah satu kezaliman pula. Patutnya kerja tu kerja suami. Lalu macam mana pun kena ada perseimbangan. Sebab tu saya nasihatkan supaya bakal suami isteri ini rajin-rajinlah pergi kursus-kursus kahwin. Banyak pokok manfaat di situ sebelum berkahwin. Bila dah kahwin tu praktikal je. Tak ada dah nak belajar. Tak ada, memang tak sempat. Baik. Muhammad Akmal, Masya Allah. Apa khabar? Baik Ustaz, bolehkah ambil zakat mengambil zakat fitrah hasil lebihan orang bayar zakat? Sedangkan bolehkah ambil zakat mengambil duit zakat fitrah hasil lebihan orang bayar zakat?
kadang-kadang pembayar zakat tidak mahu mengambil bagi wang zakat fitrah. Bolehkah Amin mengambilnya? Itu kena tanya orang bagi ya. Sebab tu Amin kena cakap. Bila orang bagi lebih, walaupun RM10 kan, walaupun RM1, bila dia kata ambil lah, kita kena tanya balik, ambil ke siapa? Ambil lah, ambil ke siapa? Ambil ke siapa? Dia kata ambil ke awak lah. Ambil ke awak lah, Alhamdulillah, boleh masuk poket kita bahagian tu. Tapi kalau dia kata dia diam begitu saja, saya tak nak tu yang lebihnya isyarat ke apa, itu zahirnya kembali kepada Baitul Mal juga. Sebab amil itu dia hanya wakalah. Lantikan itu adalah lantikan atas hukum wakalah. Wakalah ni tak ada hak untuk menerima. Untuk diri dia tak ada hak. Itu kena bercara bab menakahat lah. Masuk je itu. Ya. Jadi kena cakap lah. Saya nasihatkan kena cakap lah. Kalau banyak kan, sampai RM100-200 kata, saya tak nak yang lebihnya saya serah. Saya bagi ke siapa? Bagi ke awak lah. Alhamdulillah. Kalau dia kata saya bagi je lah yang lebih tu, lepas lagi.